is a Mari podcast. Hai, anda sedang mendengarkan podcast Bosan, sebuah podcast di mana kita membincangkan tentang perkembangan teknologi dalam industri di Malaysia. Saya hos anda Azaria Tagaya. Dan untuk episod kali ini kita akan membincangkan tentang sektor otomotif di Malaysia, khususnya merangkumi penglibatan wanita. Baik, kalau kita cerita tentang otomotif ni, memang tak dapat dinafikan, memang kita tak boleh lari daripada persepsi bahawa ianya sering dikaitkan sebagai sebuah industri yang dimonopoli oleh lelaki. Namun, tanggungjawab dan kepakaran yang ada pada wanita yang terlibat dalam bidang ini menunjukkan bahawa peranan wanita dalam otomotif sebenarnya tidak boleh dipandang ringan. Dan sebagai salah satu contoh yang paling hebat yang boleh kita tunjukkan hari ini adalah tetamu saya untuk episod kali ini. Untuk itu saya menjemput Nazatul Shima Mamat, pengasas bersama F-Tune Racing Suspension Sendirian Berhad dan juga naib pengerusi Puspam. Hai Puan Shima, terima kasih kerana bersama kami dalam podcast Bosan. Terima kasih for having me. Sebenarnya ini adalah satu peluang yang besar untuk kita membincangkan tentang peranan wanita dalam otomotif ini dan kami memang berbangga kerana dapat bersama dengan Puan Shima hari ini dapat meluangkan masa. Okey, Puan Shima, kalau kita cerita tentang otomotif di Malaysia dan kita lihat latar belakang Puan Shima sebenarnya adalah pengasas bersama F-Tune Racing Suspension dan selain itu anda juga adalah naib pengerusi Puspam ataupun Persatuan Usahawan Pembangunan Otomotif Malaysia, Wanita Malaysia. Tapi sebelum kita bercerita lebih lanjut, boleh tak Puan Shima cerita sikit dulu bagaimana latar belakang, bagaimana boleh terlibatnya dalam sektor otomotif di Malaysia ni? So kalau memang saya tak ada cerita rasmi ni sebab saya bukan orang yang belajar otomotif ataupun ni, tak adalah. Tapi it started when I met my husband. Pada ketika tu diorang semua ada car club and everything, so saya punya pengetahuan pada ketika itu hanya purely on kereta yang ada modifikasi engine and everything. And the second time masa zaman-zaman bercinta, kita pergi Johor Circuit and kita pergi Sepang. Saya baru macam ada, it's not just a hobby lah. Ketika tu macam nampak ada industri. And then bila kita berkahwin and then because my husband dia memang background engineer di Proton dulu, especially dalam R&D, right hand handling. Jadi bila kita decide untuk buka bisnes, kita memang tahu kita akan buat apa yang kita tahu. Which at that time pemahaman saya pada ketika tu memang zero on right hand handling lah. Maknanya pasal absorber ni semua tak tahu. Saya cuma tahu engine kereta ada orang boleh grade jadi lagi power. Itu saja, purely itu saja. But when we want to start the business, I have to buka buku, Google and faham, absorber tu apa. So pada ketika tu, those orang yang mungkin dah ada ilmu 80%, saya baru terhege-hege 1% nak faham benda-benda tu. But then again, because of kita berminat nak tahu, dan bila kita belajar sikit-sikit, minta pengalaman daripada kawan-kawan industri yang lain, then the knowledge tu bertambah lah. Tapi belum bertambah 100% sebab saya percaya ilmu ni memang takkan boleh habis, and you still kena keep on belajar lah, dan sentiasa kena tahu what's going on, always be on the ball, sebab teknologi ni dia meningkat daripada hari ke hari dan department lain. So you always tak boleh kata you dah cukup ilmu. So ilmu tu memang sentiasa ada, and then you kena kejar. So itu sahaja yang saya punya pengalaman lah. Saya punya background tu saja. Okey, tapi daripada segi background pendidikan ke pekerjaan ke sebelum masuk ke dalam sektor otomotif ni, apa yang Puan Shima lakukan? Okay, sebelum ni saya sebenarnya adalah orang daripada entertainment industry. So masa saya berada dalam dunia-dunia perfilman, shooting semua ni, orang yang pernah saya shoot adalah Karamjit Singh.
Masa tu dia nak pergi ke rally event. So pada ketika tu TV3 pada ketika tu dia orang ada buat TV program. Rasanya hari Sabtu atau hari Ahad saya tak ingat, tapi every week ada. So pada tu saya macam syoknya kereta ni boleh lompat-lompat. So bila saya interview dengan Karamjit tu saya macam wah bestnya. So that is also second thing yang saya macam wah maknanya ada benda, ada juga hobi mengenai kereta lah. So sebab tu bila sekarang ni bila kita buka F-Tune sebelum tahun 2018 saya berjaya lah main rally. Sebab masa saya tengok Karamjit tu saya macam wah syoknya kereta ni boleh lompat-lompat. So itu je lah saya punya pengalaman. Okay, sebelum masuk ke bidang ni. Tapi kan Puan, kalau kita cakap macam kita sebut tadi, kita tak boleh nak lari daripada the fact yang orang akan sentiasa cakap industri otomotif ni untuk lelaki sahaja. Ataupun kalau ada pun wanita sikit dan ada yang akan cakap wanita akan susah nak survive dalam industri ni. Apa pandangan Puan Shima? Mungkin ada betul kat situ, tapi from my understanding it's not going to be 100%. Ada benda-benda yang memang agak limited sebagai perempuan, maknanya daripada segi tenaga. Maknanya kalau orang lelaki boleh angkat enjin macam tu je, untuk perempuan ni dia punya kederat tu tak sekuat lelaki. Tapi kita masih boleh lakukan sebab kita ada mesin-mesin yang boleh tolong. So itu je lah, maknanya untuk perempuan nak achieve ni kita kena lebih kreatif, cari jalan macam mana nak achieve. Kalau lelaki boleh gunakan kederat sahaja, kita terpaksa memikirkan alatan-alatan bantuan untuk kita nak buat sesuatu tu. Tapi kalau daripada segi knowledge, daripada segi passion, minat, saya tak nampak ada perbezaan. Tapi daripada segi kederat, yes. Yang itu memang I think semua orang tahulah kan, kita tak ada kederat itu not sekuat lelaki lah. Yang itu kita tak boleh nak kata tak lah. So kalau daripada segi beratnya tu mungkin ada benarnya. Macam mana pula dari segi teknikal? Ada orang kata dia mungkin terlalu teknikal untuk wanita. Apa pandangan Puan Shima? Saya rasa tak juga. Cumanya kalau nak ikutkan cara yang saya nampak lah, I might be wrong. Tapi daripada kecil memang as a mom, parents pun dia selalu bezakan, okay, anak perempuan pegang mainan anak patung, anak lelaki ada kereta. So daripada segi tu juga sikap pupuk tu dah nampak perbezaan. Tapi kalau sama je daripada kecil kita dapat kereta, macam anak perempuan pun dapat kereta, anak lelaki pun dapat kereta, saya rasa benda tak ada masalah. Cumanya macam student-student yang banyak saya involve kan, mereka hanya dieksposkan pasal ilmu dan teknikal ni bila diorang betul-betul masuk college. Kadang-kadang ayah dia tak bawa pun, dia pergi tengok main bola, main ni, mak dia suruh masak. So kadang-kadang daripada kecil tu ada typical sikit lah. Tapi ada juga parents yang dia ajar anak dia sama je, tak kisah kalau lelaki ataupun perempuan, yang itu memang dia lagi expose. Bermakna dia sebelum masuk college, let's say college vocational ke apa, dia dah memang tahu pasal kereta, pasal motor. Dan kebanyakannya kalau ikutkan daripada segi automotif, kalau setakat motor ni saya tak nampak ada perbezaan antara lelaki dengan perempuan, kecuali anak-anak lelaki ni dia lebih daring. Kadang-kadang dia lebih bawa kereta kalau kat kampung-kampung tu dia zaz. Tapi anak perempuan ni dia mungkin slow sikit lah, sebab mak dia suruh duduk kat rumah kejap, tolong masak ke, anak lelaki pergi kedai. Itu je beza dia. Tapi kalau kita treat diorang sama, saya tak nampak ada rasa lambat expose ke tak, sama je. Okay. Pernah tak Puan berhadapan dengan situasi di mana anda mungkin disalah anggap? Mungkin first perception orang tak menyangka anda sebenarnya mempunyai ilmu dalam pengendalian kereta, ataupun dalam arti kata lainnya, ada tak cabaran-cabaran yang dihadapi sepanjang melibatkan diri dalam kerja-kerja kereta ni lah? Alhamdulillah bagi saya so far saya memang tak ada masalah tu lah, sebab
oleh kerana karakter saya ni tak nampak tak ada nampak sangat macam tak sesuai duduk kat dalam industri automotif ni. Tapi daripada segi knowledge, yes, ada juga orang yang ingat apabila saya ada F2 ni, saya ni tahu segala-galanya pasal kereta, which kami ni lebih kepada specialist right handling. Kalau orang nak tanya pasal engine tu, memang saya tak ada knowledge lah. So kadang-kadang ada juga orang ingat, kalau perempuan ada dalam industri automotif ni semua dia tahu. Tak juga, sebab kita ni yang perempuan dan kawan-kawan saya ni, dia lebih kepada fokus on ni, maknanya dia tak adalah tahu semua. Tapi saya ada juga kawan-kawan usahawan yang lain yang dia lebih kepada management, event management, ada yang racer sahaja, dan ada yang pasal engine sahaja, ada yang pasal aircon sahaja. Dan kebanyakan usahawan saya, kawan-kawan saya ni, dia lebih memang kepada specialist lah. Mungkin dengan sikap karakter wanita tu sendiri, kita ni lebih fokus kepada satu-satu, dan itu yang membuatkan mereka ni semua excel dalam bidang diorang. So ada juga bagusnya tu. Kalau dia orang tahu semua kan, mungkin tak banyak benda yang diorang boleh cover. So far kebanyakan usahawan kami ni, diorang memang fokus on ish. Sebab kita tahu bila cakap pasal industri automotif ni, dia ada banyak pecahan. Dia bukan dia ada engine, dia ada pasal handling, pasal aircon, pasal teknik, all those electrical thing. So itu yang membuatkan bagus, dan itu yang membuatkan bila kita bergabung, kita dapat berkongsi sama-sama kan. Itu bagi saya point yang sangat bagus lah. Okay. Boleh Puan ceritakan sikit tentang Persatuan PUSPAM tu, Persatuan Usahawan Pembangunan Otomotif Wanita Malaysia? Okay, PUSPAM ni kalau kita start daripada awal, memang we started when the first PKP. Kami macam terfikir what's going to happen next, because masa tu dah tutup kedai, and kita dah tak ada ruang untuk nak berjumpa, nak berkongsi masalah, berkongsi new ideas and everything. So kita ada beberapa orang, kita start macam ni lah, Zoom, borak, and then kita kata why not we tubuhkan satu persatuan, sebab pada ketika tu banyak persatuan yang dimonopoli oleh kaum lelaki. Mana owner usahawan lelaki lah, bukan perempuan, yang memang main perempuan. So kita kata jomlah kita try, kita tengok maybe we can, when we berkongsi masalah, mungkin kita boleh sama-sama mencari penyelesaian macam mana. Because pada ketika tu, yelah, dengan PKP 1, COVID all around the world, semua kita dah risau. Yelah, usahawan again, kita nak bayar gaji semua kan. So that is where the idea datang, and we start, kita daftar pada bulan Julai 2020, dengan hanya pada ketika tu hanya cukup untuk AJK sahaja. But then daripada AJK tu kita berjaya kumpulkan dalam 50 ahli. Pada ketika tu pun mainly dekat KL je, sebab tak expose lagi. Dan kita start borak dan discuss dan mengetahui apa permasalahan. Sebab pada ketika tu negeri pun lain-lain lagi. Kita tak boleh nak samakan bisnes macam kat KL ni kat sana. And then bila dah 50 orang punya kepala otak ni, terus macam-macam new idea dan solution datang. Alhamdulillah, up till today kita dah ada ahli kita semakin berkembang. Cuma kami masih lagi mencari ahli-ahli di Sabah dan Sarawak yang yelah, selalunya kita ni nak juga berjumpa, which buat masa ni tak boleh berjumpa lagi tapi kami masih berkongsi macam-macam mengenai aktiviti kami di Facebook dan sebagainya. Dan
every month kita ada macam tanya ahli-ahli dekat baru-baru ni kami ada kursus di Johor, Zoom juga. Dan kita tengok macam mana pemahaman mereka, apa permasalahan mereka, dan alhamdulillah walaupun tak banyak, dia dapat menolong usahawan kami tu still ongoing for the business. Maknanya ada tempat mereka nak meluahkan perasaan sedih ke, rasa tak dimotivate. Jadi it's good. Benda-benda ni maknanya kadang-kadang susah juga diorang nak bercerita dengan suami diorang kan, sebab macam susah. Jadi bila macam kita perempuan-perempuan ni ada benda-benda lah, sebab mak-mak ni kadang-kadang dia nak kena jaga kedai, nak jaga anak, nak jaga semua macam mana. So ada orang berkongsi, ada orang motivate. Alhamdulillah is a positive outcome lah. Even macam untuk hari raya hari tu pun kita ada event berkongsi rezeki dengan orang-orang di sekeliling, dan which is bagi saya kita perempuan ni kita memang suka berkawan-kawan dan kita memang sangat-sangat memerlukan motivasi daripada kawan-kawan sejenis juga. Jadi is a very positive, it's not a very serious persatuan yang ni sangat. Dia lebih dia banyak kepada how do I say, it's not bitching, it's like ada session kosong-kosong borak-borak mengumpat, ada berkongsi-kongsi hal-hal kecantikan, ada yang bila serius kita berkongsi benda-benda yang perniagaan. So saya tak tahu dengan persatuan lain, tapi persatuan kami ni walaupun dia nama automotif, tapi kita ialah perempuan, again kita nak cantik, kita nak nampak macam ni. So dia ada juga selit-selit benda tu, which it help a lot lah, sebab pada ketika PKP ni banyak orang stres kat rumah kan, dengan tak boleh berjumpa kawan semua. So kawan-kawan usahawan ni, sebab kami tak panggil member, kita panggil gang. Jadi dia jadi macam agak macam kita sekarang lah, sembang, maknanya santai. So dia tak ada rasa macam betul ke, macam tak ada. So alhamdulillah is every day dia ada positive vibration, vibes daripada semua orang. Macam support system lah kan? Yes, lebih kepada support system. Okay, so sekarang ni kita dalam situasi, kita still dalam situasi pandemik, PKP. Jadi bila ada cakap-cakap yang sekejap lagi kita akan mendapat lebih kelonggaran lagi, mungkin boleh rentas negeri, dah boleh lakukan aktiviti, resume balik operations kita. Pada masa tu ada tak perancangan untuk aktiviti-aktiviti puspam yang akan datang? Ada. First kita akan, kami sekarang ni dah macam tak sabar-sabar dah. Memang actually every week kita plan nak bila lah boleh turun. Sebab sekarang ni kebanyakannya memang kawan-kawan yang KL ni memang not a problem, tapi memang kita akan buat road tour untuk bahagian selatan. Maknanya kita akan cover the Negeri Sembilan. So kita nak pergi melawat workshop-workshop, sebab daripada PKP hari tu sampai ke sekarang ni kereta tak pergi lagi melawat. The only time yang kita berjaya buat khusus dengan one of the government punya ni adalah MIDF dengan NPC, yang itu memang kita buat di Bagan Lalang. Itu pun memang dapat jumpa lah mereka, tapi tak dapat pergi melawat ke kedai mereka. So bila dapat je surat pelepasan kata yes, so we all the KL one, we will go to the selatan, and after that we will go to the east and east coast and cover. Dan kalau ada rezeki, insyaAllah kita akan try untuk tackle usahawan wanita di Sabah dan Sarawak. That is what we don't have yet, and we really want to go there, because kat sana dia punya cara dah lain. Penggunaan kereta pun kebanyakannya 4x4. Which yang kat KL ni tak, dekat Semenanjung ni biasa-biasa, tapi kat sana dia orang memang manly sangat. Jadi kami nak mengetahui lah lagi. Dan
cara marketing pun lain kat sana. So mungkin dengan adanya ahli di Sabah Sarawak, kita boleh curi sikit idea dia mungkin, dan kita juga boleh berkongsi macam mana yang kami di Semenanjung ni. Again, kita satu Malaysia. Tapi dah sebab PKP ni rasa macam bila lah boleh pergi Sabah Sarawak kan. I really hope, I really desperately hope, and with all my gang pun kita cancung belakang kita ke Sabah Sarawak. Tapi itulah, menunggulah ni. Harap-harap pandemik ni, the issue ni, kelonggaran ni, kita boleh gunakan sebaik mungkin. Sebab yelah, longgar pun kita tak boleh terlepas pandang. Tapi yes, kalau awak tanya dengan saya, benda pertama, we want to go for the road tour. We want to visit setiap ahli punya kedai dan diorang punya tempat venue diorang. And after that, we want to go to Sabah Sarawak. Dan kemudian mungkin kita ada event pemotoran lah untuk usahawan-usahawan ni tahu juga pasal event-event motorsport dekat Malaysia ni. Okay, so Puan cakap tadi, Yes, kita doakan kita ada kelonggaran dan kita boleh resume aktiviti kita macam biasa. Dan Puan Shima kata tadi nak reach out kepada lebih banyak lagi usahawan wanita ni, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Kalau ada antara mereka yang mungkin mendengarkan podcast kita sekarang ni dan berminat, bagaimana mereka boleh menyertai Puspam? First and foremost, kalau diorang nak menyertai, kita ada website dan kita juga ada kat Facebook tu. You can just hantar je message, kita punya AJK akan contact. Senang je, tak ada cost yang ni je. You just have to kena, first and foremost, you kena dalam industri automotif. Sama ada anda, kalau boleh memang anda kena jadi usahawan lah, sebab ianya pun nama usahawan automotif. Sama ada bisnes tu bisnes anda sendiri ataupun anda menolong suami, that's another story. You can come. Join us, tell us you business apa, and then after that benda tu all sorted out. Kami memang nak mencari sebab tak cukup. Kita perlukan exposure daripada Sabah Sarawak ni. Kita orang pun nak juga boleh berjalan-jalan ke sana kan. Baiklah Puan Shima, nampaknya itu saja masa untuk podcast kita hari ini. Terima kasih kerana berkongsi masa dan pengalaman anda bersama dengan Podcast Bosan. Thank you so much for having us, and thank you also for promoting our persatuan. Saya harapkan kepada all usahawan wanita yang ada ataupun student-student automotif perempuan yang ingin carry on dia punya kerjaya dalam automotif ni, do not be afraid. Contact us, we can assist you as much as we can, dan mungkin ada peluang-peluang pekerjaan di kedai-kedai usahawan kami juga. Jangan risau, we will always be there. Encourage for the power. Yes, insyaAllah. All the best Puan Shima. Terima kasih. Thank you so much. You too. Bye. Bye. Baik, itu tadi Puan Nazatul Shima Mamat, pengasas bersama F-Tune Racing Suspension Sdn Bhd dan juga naib pengerusi Puspam, berkongsi bersama kami dengan tentang sektor otomotif di Malaysia melibatkan wanita. Jika anda terlepas mana-mana bahagian podcast hari ini, cari kami Plug In with Mari di Apple, Google, Spotify ataupun Stitcher dan mana-mana rangkaian podcast yang lain. Itu sahaja untuk episod kali ini. Saya Azaria Tagaya. Jumpa lagi. Bye. This is a Mari podcast.